Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan peluang untuk hidup, nyawa, kesihatan, rezeki yang melimpah ruah kepada saya, kepada anda semua yang menonton, kepada semua umat Islam di muka bumi pada hari ini, especially umat Islam ataupun semua orang lah, okay? Tak kira lah Islam ke bukan Islam, yang mana hari ini adalah hari yang bersejarah. Hari di mana 10 hari bulan 6 2020 ini adalah satu tarikh perintah untuk kawalan pergerakan kita dah masuk ke fasa untuk pemulihan. Jadi yang mana satu perkara yang baiknya adalah kita dah boleh merentas negeri. Jadi alhamdulillah, kalau kita tengok zaman sebelum-sebelum ni, kita ingat balik macam mana masa kita PKP dulu tu, banyak isu yang timbul, banyak orang yang sentiasa menghadap saya, yang mana sentiasa yang menyokong Fahmi Ramli, dan alhamdulillah sehingga hari ini saya boleh katakan sebagai satu perjalanan, perjalanan untuk nak bersama dengan anda semua yang mana masih lagi setia bersama-sama dengan saya untuk sentiasa menggali, mendapatkan ilmu. Jadi saya dah rasa macam dalam satu kelas, yang mana kelas-kelas saya ni yang ada semua, kebanyakan yang boleh kata majoriti semua ni adalah wanita-wanita. Yang mana wanita-wanita yang perlukan ilmu, yang perlukan pengetahuan, maklumat tentang hak-hak mereka di dalam mahkamah syariah. Kita tak membincangkan tentang isu-isu yang lain, melainkan isu-isu berkaitan dengan hak-hak seorang isteri, seorang ibu di mahkamah syariah. Jadi sepanjang tempoh PKP ni, apa yang saya boleh katakan, banyak orang yang saya boleh anggarkan lah, saya boleh rasakan, saya tak tengok dia punya statistik yang betul, paling banyak orang bertanyakan adalah isu perceraian, dan yang keduanya adalah isu berkaitan dengan hak jagaan anak. Jadi saya rasa dah terpanggil untuk saya berkongsi. Hari ini tajuk kita adalah untuk kita membincangkan mengenai hak jagaan anak sementara, ataupun kita sebut sebagai interim order, perintah jagaan anak sementara. Sebab ada orang yang dia tak tahu lagi macam mana dia nak dapat hak jagaan dengan cepat, perintah dengan cepat. Okay, alright. So saya nak mula-mula macam biasa, saya nak tengok dulu siapa yang masuk ni, anak murid saya ni. Kak Kia. Assalamualaikum Tuan Handsome hari ni. Saya bukan handsome hari ni saja Kak Kia. Setiap hari saya handsome Kak Kia. Senyum kan. Saya banyak senyum. Okey. Puan Liana, Waalaikumsalam. Kak Ulangan ni dah macam raya betul dah hari ni. Meriah dah. Saya pun dah ikutkan nak merentas, tapi hari ni saya ingat nak balik esok lah kot. Esok saya nak balik Penang. Saya kau boleh nak sujud lah dekat Matampo tu. Okay. Sopan santun Ain. Oh ni tengok orang kot. Family Kushida. Ana Casper. Saya baru mengikuti page ni. Waalaikumsalam. Okay, bagus-bagus. Nabila Nar, Fauziah Mansur, semua biru. Memang saya punya tema saya ni, memang tema saya warna biru. Tapi tak bermaksud saya adalah penyokong Chelsea ni. Saya bukan penyokong Chelsea, saya adalah penyokong Liverpool. Liverpool colour merah, tapi rasa macam tak sesuai kalau bilik ni kita warnakan colour merah ataupun warna tema kita merah. Saya orang ingat tokong. Okay, jadi saya pilih colour biru sebab warna biru ni nampak macam lebih kena dengan kulit saya.
Sebab saya kan hitam manis sikit. Okey, tu terima kasih kepada semua yang follow. Okey, Syazwan salam. Handsome tuan. Saya memang setiap hari handsome. Saya sentiasa mengakui saya memang handsome. Tak ada orang nak puji melainkan diri aku sendiri ya. Okey, terima kasih. Pada anda semua yang sudi untuk mendengar saya punya celoteh petang ni, saya punya perkongsian petang ni, macam biasa saya nak bagi tahu, setiap hari hari Ahad sehingga hari Khamis kita akan ada live jam 4 petang. Tapi hari ni saya masuk lambat sikit sebab saya hari ni kalut dengan ada pengurusan untuk saya ada business spa tengah duk renovate, so tak habis lagi tu, jadi kelang kabut sikit. Jadi spa pun dah tengah orang duk tanya perempuan kan, semua tanya bila nak buka, semua perempuan banyak dah stres. Jadi kita tengah mempercepatkan proses tu. Okay, so terima kasih kepada semua. Hari ini saya nak berkongsi kepada anda yang mana wanita-wanita ataupun ibu-ibu yang mungkin ada masalah berkaitan dengan hak jagaan anak. Semalam Puan Afika dia ada live dan saya dapat maklum daripada Puan Afika, dia kata semalam paling banyak orang tanya adalah berkaitan dengan hak jagaan anak. Saya percaya itu adalah isu yang agak kritikal, okay? Sebab tu dia diletakkan di bawah Mahkamah Tinggi. Sebab isu ni isu yang berat berkaitan dengan hak jagaan anak. Kalau macam berebut harta, dia masih senang lagi untuk dibahagikan. Tapi kalau berkaitan dengan anak ni, dia melibatkan hati dan perasaan anak. So agak sukar kalau dia adalah satu perkara yang kita anggarkan macam benda tu macam mudah. Pada orang yang mungkin tak ada anak, dia tak tahu isu ni. Orang yang tak kahwin. Tapi kalau orang yang dah melalui fasa perkahwinan, yang mana dah ada proses perceraian, dia mesti akan ada terganggu isu berkaitan dengan hak jagaan anak ni. Okay. Kalau kita nak tahu hak jagaan anak pula, isu dia memang akan jadi panjang. Standard dia memang, kes dia memang akan jadi meleret panjang semua ni, sebab isunya adalah isu untuk menentukan siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih layak untuk menjaga kebajikan anak tersebut. That's why apa yang kita bagi tahu kepada anda, isu berkaitan dengan hak jagaan anak ni, walaupun kan kita kata dari sudut undang-undang dah disebut kata ibu kuat kan, ibu ada ranking yang tertinggi, ibu yang lebih layak dan sebagainya, tapi dia tak bermaksud perkara ini boleh dapat terus dengan cukup mudah. Selalunya isu berkaitan dengan hak jagaan anak ni dia mesti akan sampai proses perbicaraan, dia akan sampai proses yang panjang, sebab akan ada peluang untuk pihak satu lagi, especially bapa tu, untuk nak buat pembelaan. Jadi saya percaya ramai orang yang mungkin dia ada masalah berkaitan dengan hak jagaan anak ni, especially semasa tempoh PKP. Semasa tempoh PKP ni banyak isu yang berlaku adalah isu berebut seorang duduk kat sini, dia tak bagi tengok dah. Dia kata tak boleh, ni PKP, tak boleh nak buat lari dah mana-mana. Okay. Tapi bila dah habis PKP macam ni pun still tak bagi juga lagi. Masih lagi duduk dengan bapa semata-mata. Okay. Alright. Meriah hampa ni semua ni ya. Okey, yang ni semua kalau boleh ni datang daripada mana ni? Cuba kalau macam Kak Kia, Liana Ana ni, Puan Laili, ni semua ni saya kenal. Saya tahu. Cuba saya ni lah daripada mana ni, macam tak best pula. Why not petang ni saya nak tahu apa yang anda tengah buat sekarang selain daripada anda dengar saya live ni. Cuba bagi tahu. Saya sedang goreng pisang. Contoh, saya sedang tengok TV sambil tengok tuan. Dia boleh tengok dua-dua. Ada orang mungkin dia tengah drive, dah pukul 4.30, dia tengah nak balik kerja dah. Saya dari Johor. Jauh ni anak Casper. Negeri Sembilan. Kasih Haira. Okey. So, daripada mana pun anda semua, anda komen je. Right? Saya benarkan untuk anda bertanyakan soalan. Saya dari klinik ni tengok live ni. Standard lah Puan Liana ni macam tu daripada klinik. Nampak? Rambut saya sekarang dah panjang lah sikit. Jadi saya tak rasa segan dah.
Tengah kerja. Oh, okey, bagus, bagus, bagus. Saya seronok bila anda semua ambil kerja sambil dengan live boss. Ini gatai nama dia ni. Okey. Uh, saya nak pesan kalau hari ni kita pukul 4.30 ni kita dah kita balik macam biasa balik ya. Kita dah macam sebelum ni orang kata PKP mungkin tempoh kerja tu sekejap kan. Tapi dia dah normal balik ni, dia tak boleh balik awal. Okay, Kak Kiah duk makan pisang, orang bagi, untunglah. Okay, alright. So, saya nak teruskan kepada anda semua. Saya nak berkongsi dengan anda berkaitan dengan isu hak jagaan anak sementara. Alright. Di mahkamah syariah, bila kita nak tuntut suatu tuntutan, kita kena faham satu perkara. Ada dua jenis. Satu tuntutan tersebut dimulakan dengan saman, satu lagi tuntutan tersebut dimulakan dengan permohonan. Okay. Alright. Bila kita sebut saman, okay, jangan fikir saman tu macam saman trafik. Macam kita salah laku langgar traffic light, so ada polis tahan, berhenti tepi, bayar, tulis saman. Yang tu saman trafik. Bila kita buat tuntutan, kita kena mulakan dengan saman. Yang tu maksudnya kita kena buat saman hak jagaan anak. Okay. Bila kita sebut saman hak jagaan anak ni, dia adalah satu tuntutan induk. Maksudnya perintah kekal. Perintah kekal. Okay. Misalnya contohnya anda bercerai. Anda bercerai dengan suami, meninggal, ada 2 orang anak contoh. Kemudian ada isu. Bekas suami pun kata nak ambil anak, kita kata kita tak boleh bagi anak. Dua-dua berebut. Jadi ada isu kat situ kan. Bila ada isu kat situ, apa yang berlaku? Anda ada kes berkaitan dengan hak jagaan anak. Siapa yang nak dapat hak jagaan anak tersebut? Kawan ni tuduh hak tak baik, kawan ni pun tuduh pula hang lagi teruk. Kawan ni kata aku lagi ada banyak duit, kata hang takat ada duit pun hang tak bagi nafkah. Masing-masing duk tuduh-menuduh. Jadi dia kena mulakan dengan saman untuk buat tuntutan hak jagaan kekal. Okay. Tuntutan hak jagaan kekal ni, proses dia akan melalui proses yang agak panjang. Agak panjang kalau pihak-pihak bekas suami dengan bekas isteri tak bersetuju. Maksudnya tak ada persetujuan nak jaga macam mana. Dia akan berlaku lebih teruk kalau isu ni melibatkan bekas suami dengan bekas isteri yang dah berpisah jauh, yang duduk jauh. Kalau orang yang dekat, macam satu kampung ke, satu daerah ke, dia selalunya dia tak jadi isu. Dia boleh jaga sekejap-sekejap. Kawan ni ambil 3 hari, kawan ni ambil 4 hari. Ataupun macam dekat Kedah, standard dia akan keluarkan perintah hari Ahad habis sekolah sampai ke hari Khamis habis sekolah kat ibu. Hari Khamis cuti sampai ke hari Ahad pagi, itu kepada bapa. Kalau tengok balik yang tu macam fair lah kan, lebih kurang sama aja. Tapi kalau yang tu melibatkan tempat yang duduk dekat lah. Tapi kalau orang yang berpisah ni, dia duduk jauh, seorang yang ibu duduk kat Kuala Lumpur, yang bapa duduk kat Penang, jadi tak mungkinlah kita nak ada buat penjagaan macam tu. Kesiankan anak yang nak kena travel, susahkan juga untuk kita nak mengambil dan sebagainya. Jadi yang jadi isu adalah penentuan untuk siapa yang lebih layak untuk mendapat hak jagaan kekal. Selalunya isu yang begitu, dia memang akan menjadi isu yang panjang kalau tak ada persetujuan. Biasanya kalau bab jagaan anak ni, yang lebih kuah dari sudu, saya kena terus terang, yang lebih kuah dari sudu ni adalah melibatkan dengan mertua. Yang ni isu yang selalu berlaku. Yang mana kadang-kadang si bekas suami ni tak nak pun, tapi dia terpaksa nak lawan juga sebab mak dia nak, bapa dia nak. Biasa jadi tak? Biasa dengar kan isu macam tu kan? Itulah selalunya antara isu yang menjadikan perkara ni jadi panjang dan rumit. Sebab kalau ikutkan laki, kalau dah berpisah, anak ni sebaik bagus dia dapat melawat, bermesra, kalau boleh dapat bermalam. Itu pun dah cukup bagus dah. Sebab tugas seorang lelaki ada untuk mencari nafkah, walaupun mungkin dah berpisah dengan
bekas isteri, tapi dia masih lagi tak terputus untuk mencari nafkah kepada anaknya. Jadi dia kena bekerja. Kalau dia kena bekerja daripada pagi sampai ke petang macam tu, macam mana dia nak bagi hak, nak bagi anak dia, sedang yang tu tugas dia. Betul kan? Jadi sebab tu sebaiknya kalau seorang bapa ni dia boleh bertolak ansur, dia boleh macam nak cepat lah kan, tak payah nak panjang-panjang nak bicara, sebab the end of kebanyakan kes yang akan berlaku adalah ibu akan dapat hak jagaan dan bapa akan dapat hak untuk melawat bermesra, dan kalau ada nasib baik pun dapatlah hak bermalam. Tapi selalunya standard hak untuk melawat dan bermesra sahaja. Dan juga bermalam pada cuti sekolah saja. Itu selalu yang berlaku lah. Jadi poin yang saya nak cerita adalah bila tuntutan yang melibatkan dengan perintah kekal, proses dia akan melalui proses yang mula-mula dengan kita sebut peringkat tu, kita peringkat sebutan. Peringkat sebutan ni dia termasuklah dengan suluh. Maksudnya perbincangan. Kalau perbincangan tak selesai, kemudian dia kena lawan surat. Lawan surat, kawan ni bagi saman, kawan ni bagi pembelaan, kemudian balas pula dengan jawapan. So proses-proses yang tak melalui lagi proses nak masuk kandang tu. Biasa tengok kan cerita, hampa semua biasa tahu kalau kita tengok dalam drama masuk dalam kandang, tengoklah lah ni pun dah banyak dah cerita-cerita yang macam nak cerita macam peguam-peguam ni. Okay. Tapi banyakkan cerita-cerita yang nak macam peguam ni banyak cerita ke India. India banyak kan. Tapi kalau macam secara peribadi lah, kalau secara peribadi saya suka tengok cerita macam The Suits. Suits saya suka. Walaupun dia bersiri tapi dia best lah, dia nampaklah drama lah sikit kan. Kalau macam Hindi punya cerita best sikit. Apa kena tengok cerita Jolly LLB. Yang tu best. Dia nampak walaupun nampak macam test. Okay. Alright. So, apa yang saya nak cerita adalah bila kita melalui proses yang panjang tersebut, kita kena tahu satu perkara. Kita kena fikirkan proses yang panjang ni dia takkan sesekali akan menjadi singkat. Okay? Dia takkan sesekali mudah untuk selesai macam tu sahaja. Awak jadi macam ni. Tak apalah. Tulislah kat sini. Okay. Saya nak promote sikit. Okay. So apa yang kita nak bagi tahu kepada anda, bila kita nak melalui proses hak jagaan kekal tersebut, proses dia memang take time. Okay. Dia akan melalui proses yang saya kata tadi baru peringkat sebutan, kemudian dia akan melalui proses untuk perbicaraan, dia akan ada plaintiff masuk bagi keterangan dulu. Okay. Panjang. Kemudian bila dah habis bicara, bila dah habis saksi, defendant pun dah habis saksi, kemudian baru dia akan masuk peringkat untuk penghujahan. Hujah pula. Lepas dah berhujah tu, barulah masuk peringkat untuk dapatkan perintah. Baru hakim boleh bagi keputusan. Punya panjang. Kalau saya nak kata lah kan, kalau selalu orang tanya kat saya, berapa lama kes ni boleh selesai? Okay. Saya takkan boleh expect, kita takkan boleh agak berapa lama boleh selesai. Tapi apa yang kita boleh katakan, kalau ada pihak lawan yang nak lawan, yang dia tahu walaupun mungkin dia tak dapat, tapi dia nak lawan juga. So proses dia tu mungkin dia akan pergi sampai paling kurang pun lah, saya boleh kata mungkin 7 kali 8 kali naik lah. 7 kali 8 kali naik mahkamah jugalah. Kalau saya boleh katakan naik mahkamah ni sebulan sekali. So awak anggap sendirilah, anggarkan sendiri. Tu tak termasuk yang ditangguh sebab PKP lagi kan. So proses dia tu macam agak panjang. Jadi apa yang berlaku adalah bila ada isu yang macam tergantung dengan siapa hak jagaan anak ni. Sebab tak ada perintah. Jadi kawan-kawan ni masih berebut lagi. Jadi disebabkan itu timbul hak jagaan sementara. Hak jagaan sementara ni ada untuk memberi ruang bagaimana kita boleh dapat perintah dengan cara yang cepat.
Okey, hak jagaan anak sementara. Hak jagaan anak sementara ni, perintah dia akan dapat dalam tempoh yang tidak terlalu macam mana? Dia tak boleh nak kata macam filing turun ni boleh dapat. Melainkan dia ada isu-isu yang tertentu. Isu-isu khas yang kita sebut pakai keterdesakan. Okay, kalau kita ada keterdesakan yang memang mahkamah rasa macam benda tu terdesak, mahkamah akan bagi. Tapi kalau kita tak ada unsur keterdesakan, insya-Allah memang payah kita nak dapat. Lebih baik kita filekan hak jagaan anak sementara yang biasa sahaja. Kita sebut sebagai inter partes. Dia payah juga kalau saya cerita panjang terma-terma tu. Tapi siapa yang naik mahkamah tu dia akan tahu inter partes dengan ex partes tu. Okey, tapi kalau untuk orang yang dia rasa macam cukup untuk dia tak mau ambil risiko yang sukar, dia kata nak ambil hak jagaan anak sementara, so kita filekan affidavit dan permohonan affidavit untuk mohon perintah interim, perintah hak jagaan anak sementara. Sementara apa? Sementara kes induk tu selesai. Bila selesainya kes induk tersebut, perintah tu pun terbatal. Habis dah tak boleh pakai sebab dah ada perintah yang kekal. Jadi perintah yang sementara ni yang kita nak, tujuannya untuk menyelesaikan perkara tersebut dalam tempoh yang sementara kes induk kita tu selesai. Dapat perintah. Faham kan? Okey, jadi macam mana kita nak mohon ni? Kita kena mohon hak jagaan kekal dulu. Hak yang perintah yang kekal tadi ni kita kena filekan dulu dan kemudian baru kita boleh filekan hak jagaan anak yang sementara. Perintah hak jagaan anak sementara baru boleh masuk. Bab kata orang, ibu kena ada dulu baru anak boleh masuk. Okey. Okey, so masuk ibu dulu baru anak tu boleh masuk. Anak tu perintah hak jagaan anak yang kecil, yang ibu dia yang induk tu adalah yang kekal tersebut. So filekan yang kekal dan kemudian baru filekan hak jagaan anak sementara. Okey. Alright. So bila hak jagaan anak sementara ni pula dia tak akan melalui proses perbicaraan. Dia tak akan melalui proses bicaraan, tapi dia akan melalui proses untuk affidavit, permohonan dan affidavit. Affidavit ni maksudnya keterangan bertulis, ikrar, keterangan bertulis, ikrar di hadapan pendaftar untuk keterangan tersebut dan mahkamah akan menilaikan berdasarkan keterangan tersebut. Okay, alright. So saya rasa kita ambil ada punya soalan lah kan, sebab saya rasa ramai orang dia nak tengok live ni sebab dia nak tanya soalan. Okay. Mana ni? Okey, Puan Liana Ana. Tuan, ada kena-mengena tak hak jagaan anak dengan nafkah anak? Maksud saya kalau si bapa ni kata tak mampu bagi nafkah, dia nak ambil anak jaga sendiri umur 2 tahun. Tak ada kaitan. Okey. Hak jagaan anak tak akan ada kaitan dengan nafkah anak. Nafkah tetap nafkah, jagaan tetap jagaan. Dia dua benda yang berbeza. Walaupun dua-dua ada perkataan anak. Okey, nafkah mesti diberi oleh bapa dan keluarga bapa. Okey, dia mesti ditunaikan oleh bapa dan keluarga bapa. Jagaan dia mesti kepada ibu dan kepada keluarga sebelah ibu. Alright. Tak kisahlah kalau bapa kata tak mampu nak bagi nafkah, jadi dia kata biar aku saja yang jaga. No, tak ada kaitan. Okey. Dan yang tu tak boleh menjadi satu alasan. Tak menjadi satu alasan untuk kita tak layak dapat jagaan anak ke, ataupun untuk dia tak dapat layak jaga kita panggil selalunya kalau kita kata tak dapat nafkah ni, kita kata hang tak boleh dapat hak untuk melawat sebab hang tak bagi nafkah. No, kita pun tak boleh macam tu. Sebagai seorang ibu, kita tak boleh nak menghalang hak tersebut. Walaupun mungkin si bapa ni dia tak bagi nafkah. Okey, tapi dia tak menghalang hak dia untuk melawat. Kalau dia tak bagi nafkah, kita tak boleh menghalang. Tapi apa yang kita boleh buat, kita kena tuntut nafkah. Okey. Puan Ros Rahman. Hari ini saya ke Mahkamah Tinggi Syariah Penang. Kes ditangguh lagi sebab dokumen pemohon tak lengkap. Dan saya responden kena buat surat bertulis membangkang nafkah yang diberi. Dilanjut minggu depan pula. Bukan senang nak poligami kan? Oh, patutlah. Kan? Jangan ingat benda ni main-main.
Yelah betul puan. Patutlah kes poligami. Okey. So kalau poligami dia begitu, dia kena apa? Kena ni lah buat affidavit jawapan lah. Oh, Puan Liana Ano ni tulisan besar ni. Marah betul ni. Tuan, kalau si bapa tu nak hak jagaan anak umur 2 tahun sebab dia nak elak bagi nafkah, boleh ke? Macam ni lah. Jawapan mudahnya adalah dia kena buktikan dulu pada mahkamah dia layak ataupun tidak dapat hak jagaan. Okey. Kalau memang dia kata saya nak dapat hak jagaan tersebut sebab saya rasa saya boleh menjaganya. Contoh alasan dia yang tu sahaja. Kalau mahkamah macam betul lah dia lebih layak memudahkan dia untuk tak bayar nafkah juga sebab dia rasakan macam kalau dia bagi nafkah kat kita, kita tak boleh nak uruskan benda tu dengan betul. Standard kan yang akan berlaku. Jadi sebenarnya itu isu yang ataupun point yang tak berapa bagus sebenarnya. Kan? Bila tak bagus ni, jawapan dia biarlah dia nak tuntut tu, tuntutlah jagaan, tapi dia tak boleh nak elak perkara tersebut. Dia tak boleh nak elak untuk memberi nafkah. Kalau dia nak tuntut hak jagaan tu sebab dia tak mau bagi nafkah, jawapan yang paling mudah bagi, silakan bukti di mahkamah. Simple. Okay, Puan Ana? Kalau ikutkan tak logik. Tapi biarlah dia buktikan. Kalau dia tak bagi nafkah, kita tuntut nafkah. Umur 2 tahun boleh ke bapa dapat hak bermalam? Okey, ada orang tanya standard juga, dia akan tanya kat saya. Berapa umur yang sesuai untuk dapat hak jagaan? Berapa umur yang sesuai untuk bapa dapat hak bermalam? Itu akan ada standard soalan kan? Okey, jawapannya adalah hak untuk bermalam tersebut, okey, dia tak ada satu umur yang ditetapkan di dalam undang-undang. Bahkan tak ada juga ditetapkan di dalam hukum syarak. Cumanya apa yang menjadi pertimbangan mahkamah adalah kita melihat dengan hak bermalam tersebut, adakah dia boleh menjadikan anak tersebut terjejas ataupun tidak dia punya kebajikan. Contoh dia, kalaulah kita bagi hak bermalam dekat bapa, ada possibility tak anak tersebut boleh menangis? Jadi macam mana kita nak buktikan? Contoh dia, kita akan bagi tahu pada mahkamah, sepanjang anak ni dilahirkan sehingga ke hari ni, tak pernah satu hari pun anak ni berpisah daripada saya. Okey, jadi ada tanda-tanda kan? Kalau tak pernah berpisah daripada tempat tidur dengan kita, 2 tahun tak pernah berenggang pun, okey, mesti ada possibility ataupun kemungkinan besar anak tersebut akan menangis pada waktu malam. Betul. Ataupun kita boleh buktikan macam mana? Untuk kata bapa ni tak boleh dapat hak bermalam. Anak umur 2 tahun. Contohnya, kalau dalam Islam pun, umur 2 tahun, kalau umur daripada baby sampai ke umur 2 tahun, dia masih lagi tak berpisah susu badan. So kalau kita memang duk bagi lagi susu badan, yang tu memang takkan layak untuk bapa dapat hak jagaan. Okay? Yang tu. Kan standard susu badan dia sampai dalam Islam disebut 2 tahun. Kena belajar ni. So, kita yang kena sendiri menjadi beban pada kita untuk kita bagi tahu kenapa bapa ni tak layak untuk dapat hak bermalam. Memang kita pasti dah kita akan dapat hak jagaan. Tapi dalam masa yang sama kita nak kena menafikan hak untuk bermalam. Contoh dia anak tak pernah berpisah ataupun anak pun pernah duduk dengan bekas suami tapi tapi balik mai tu ada macam-macam, gigit nyamuk lah, begitu, ada kesan lebam lah dan sebagainya. So beban tu terletak pada kita pula untuk kita bagi tahu kenapa dia tak layak untuk dapat hak bermalam. Tapi pastinya bapa akan sekurang-kurangnya mendapat hak untuk melawat dan bermesra. Hak bermalam sahaja yang akan menjadi pertikaian. Macam mana hak bermalam? Hak bermalam ni kalau kita faham, dia adalah hak untuk macam hari Minggu lah. Macam kalau kat Kedah ni hari Jumaat dengan Sabtu. Kalau macam dekat negeri-negeri yang lain, hari Sabtu dengan Ahad. Okay? Alright.
Alright, Puan Hafizah Jahaya. Si suami buat depan pegawai Sabtu 8 pagi, 8 malam, Ahad. Saya tak setuju, tu yang kena bicara. Macam itulah. So dia panjanglah sikit. Okey, Puan Hafizah Jahaya. Salam Tuan, selalu berapa lama kalau bicara untuk kes hadanah? Kalau cerita dia ni ada pihak lawan yang nak berlawan juga berebut hajagan anak, maksudnya bekas suami ataupun suami ni memang duk berkerah lah. Nak ambil juga, saya boleh katakan lah kan, tak tahulah saya nak rasa macam mana, tapi insting saya lah, saya dapat rasakan mungkin 8 kali naik, 7 kali naik jugalah, berdasarkan pada pengalaman ni. Okey. 8 bulan, hampir setahun. Standard yang pernah saya lalui pun, kalau yang ada bicara mesti ke sampai setahun juga lah. Okey, Puan Laili. Tuan, kalau anak dah 18 tahun ke atas, tak mau jumpa atau bersama bapaknya, macam mana? Adakah akan dipaksa atau ibunya yang akan dipersalahkan? Bagus Puan Laili, soalan Puan. Okey. Alhamdulillah, bagusnya kita zaman sekarang ni zaman yang teknologinya cukup bagus kan. Gambar pun kalau anda tengok muka saya ni pun nampak cerah elok kan. Kalau kita boleh tengok balik zaman dulu, hak yang kamera tu, kamera 3GP, hak yang kabuk-kabuk semua tu, so benda tu tak boleh menjadi bukti. Jadi kita dalam masa yang sama kita nak bagi tahu pada mahkamah, kata anak-anak yang tak mau pergi, kalau kita sebut sahaja, dia tak akan menjadi bukti. Betul. Dan kalau kita nak heret anak ke mahkamah, dia akan ada setengah hakim yang akan kata benda ni sebagai satu bias. Mungkin dia kata anak ni dah dimomok dan sebagainya. Jadi macam mana cara untuk kita nak tunjukkan? Kita kena rakam. Rakam sendiri. Anak tu memang tak mau, contoh kan, ada perbualan telefon antara bapa dengan anak tu. So kita sendiri yang rakam. Saya ada klien saya yang mana isunya berkaitan dengan hak jagaan anak tersebut, yang mana anak ni dia tak tahu, macam sampai soalan macam Puan Lali dah umur 18. Ni anak yang baru berumur dalam sekolah rendah. Dalam darjah 4 seorang dengan darjah 6 kot, tak silap saya macam tu. Jadi mereka ni dah boleh berakal fikiran dengan elok, boleh menentukan dengan siapa mereka nak duduk dan sebagainya ni. Jadi mereka ni memang sendiri tak mau. Tak mau dekat tak mau, saya nak bagi tahu tak yalah. Depa tak mau dekat pihak satu lagi ni. Bila depa tak mau dekat bapak depa contoh dia. Jadi apa yang dibuat adalah depa rakam. Depa sendiri yang telefon dengan tu, tak mau, tolonglah jangan kacau. Kami tak mau, pilah dengan keluarga baru, macam itulah, something like that. Depa sendiri rakam, tunjuk. Mudah kan? Bukannya ada masalah pun kalau nak beritahu macam tu. Sebab apa? Sebab untuk melepaskan diri kita daripada dituduh sebagai seorang yang nak menghalang anak berjumpa dengan bapa, anak nak berjumpa dengan mak. Sebab anak ni memang dia berkaitan dengan perasaan, tapi macam mana kita nak buktikan perkara tersebut? Macam tu saya kata, lebih bagus sekarang ni buat rakaman video, tunjuk. Memang mereka sendiri yang tak mau. Settle kan? Dia tak akan boleh dipaksa. Perintah memang kata perintah tu, hak jagaan anak akan diberikan kepada ibu dan bapa akan dapat hak untuk melawat dan bermesra. Contoh tapi anak kata aku tak mau tengok muka. Mungkin sebab dia ada perasaan dendam, marah dan sebagainya kepada bapa dia. Jadi kita pun tak pernah nak menghalang perkara tersebut. Mai lah tengok kat rumah. Tapi dia pun tak mau mai tengok, tak mau tengok hang nak buat macam mana. Jadi selalunya dia akan kata hang ni semua punca ni, aku nak mai tengok anak. Jadi dia kata masalah juga macam ni, macam mana aku nak cakap pada kawan ni. Rakam video hantar sendiri, senang. Biar anak sendiri bercakap. Okey, Puan Siti Hafizah Ahmad. Kes saya hampir 2 tahun, tak selesai seperti yang diharapkan. Tetapi syukur saya dapat hamjagaan tetap dan sampai sekarang tiada nafkah tu anak-anak. Walaupun perintah mahkamah sebulan RM1K. Tuntut hutang tu Puan. Tu je saya boleh bagi tahu. Sebulan 1K tu Puan, tuntut. Tu semua untuk anak-anak, bukan untuk kita.
Tuntut Puan Hafizah nah. Okey, Puan Hafizah Jahaya. Tadi Hafizah Ahmad, Hafizah Jahaya. Salam tuan, salam. Suami masa majlis suluh dia nak jaga anak sebab dia kata depan pegawai dia mampu. Saya tak mampu sebab tak kerja. Suami buat waktu saya dengan anak hari Sabtu 8 pagi, Ahad 8 malam kena pulangkan anak, tapi saya tak setuju. Bulan 8 ni kena bicara. Tapi sebelum tu suami ada buat surat dari lawyer nak bermalam dengan anak. Tapi bila masa saya untuk malam dengan anak, suami buat helah. Geram rasa. Dah 9 bulan saya tak dapat bermalam dengan anak sulung. Nasib anak nombor 2 dengan saya. Panjang puan kesian tak puan? Tak apalah. Begitulah kisahnya puan yang berlaku kat mahkamah. Ni siapa-siapa yang menuntut ni, yang mana yang tengok soalan cerita Puan Hafizah ni, begitulah cerita-cerita orang yang lain juga. Bila dah ada perjanjian tak ikut, bila dah ada perintah pun kadang-kadang langgar. Kesianlah. So apa perlu saya buat? Puan Hafizah tadi tuntut nafkah anak tu puan Okey. Puan Bilqis kan, Bilqis kan, dia bukan Balqis kan, Bilqis Luqman. Apa beza khuluk dengan fasah dan yang mana lebih mudah untuk wanita yang teraniaya dari segi mental tuntut cerai? Okey. Khuluk adalah tebus talak. Maksudnya kita sebagai seorang isteri membayar sejumlah wang kepada suami untuk melepaskan kita. Okey. Jadi dalam undang-undang dia tak sebut berapa jumlah tersebut. Okey, macam mana cara nak ukurnya? Tak ada. Jadi yang menjadi kesukaran dalam tebus talak ni, khuluk ni adalah tak ada ketentuan. Jadi biasanya dia akan berikan kepada suami tu cadangan. Tu yang menjadi sampai merepek-epek tu. 20,000, 30,000, 50,000. So khuluk ni dia mesti sebaiknya ada persetujuan antara suami dengan isteri tentang jumlah dan tentang persetujuan nak tebus talak tu sendiri. Mesti dua-dua setuju nak tebus talak dan mesti dua-dua juga setuju dengan jumlah tebus talak tersebut. Okey. Fasah pula, fasah ni adalah kita menyerahkan kuasa kepada hakim. Kita serahkan kuasa kepada hakim mahkamah rendah syariah untuk membatalkan, membubarkan perkahwinan kita. Kita faham sebagai seorang Islam, pasangan Islam, suami dengan isteri, kuasa talak terletak kepada suami. Kuasa talak terletak kepada suami. Okey. Jadi bila tak terletak kuasa talak kepada isteri, apa hak isteri untuk nak bubarkan perkahwinan, nak dapatkan talak tersebut? Jadi kita minta kepada hakim. Hakim mahkamah rendah syariah ada kuasa untuk membubarkan, membatalkan perkahwinan tersebut. Itulah yang disebut sebagai fasah. Dengan syarat dia ada mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Setiap negeri saya rasa lebih kurang sama section dia, 53 ataupun 52. Section 53 enactment undang-undang keluarga Islam, Pulau Pinang ke Kedah ke. So antaranya adalah tak dapat nafkah lebih daripada 3 bulan, tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun, penjara lebih daripada setahun, suami berkelakuan keji secara terbuka, berkelakuan keji, banyaklah. So banyak dia punya point dia kat situ. So pilih yang mana yang bersesuaian. So kalau kita kata tadi ni teraniaya dari segi mental, so yang tu isunya adalah untuk tuntut fasah. Cumanya kita kena faham satu perkara. Bila kita nak tuntut fasah, kita mesti bukan sekadar menangis air mata darah di dalam kandang. Okay? Dia tak boleh masuk kandang tu kita hanya sekadar menangis saja nak tunjuk kata kita stres, kita tertekan. No, tak boleh macam tu. Dia mesti ada bukti. Dia mesti kena ada preparation untuk kita bantu hakim. Apa yang kita perlukan untuk kita nak tunjuk kepada hakim kata kita ni tertekan, kita ni dah stres, kita tak boleh nak teruskan perkahwinan kita ni. Itulah bukti. Bukti untuk kata macam mana kita nak buktikan kata tersebut mental. So kalau kita kata kita teraniaya ataupun kita sakit mental, okay, tertekan ataupun stres, siapa yang kita perlu rujuk untuk nak buktikan sakit tersebut?
Of course lah doktor. Doktor yang bahagian mental psychiatry. That's why saya rasa Puan Bilqis ni tak masih baru, dan saya rasa Puan Bilqis boleh dapatkan saya punya e-book dekat dalam page saya ni. Nanti dia kat atas kali tu saya tulis kat situ tu e-book untuk fasahkan 16 bukti fasah. Salah satu yang saya tekankan kat situ adalah point untuk mental. Okay, so anda boleh dapatkan e-book tersebut dan anda boleh faham, sebab e-book ni saya buat memang khas untuk nak bantu directly apa persediaan yang perlu untuk preparation dalam tuntutan fasah tersebut. Okay puan? Alright. Okey, bekas suami tak pasti kerja apa, perintah mahkamah tetapkan nafkah bulanan untuk anak-anak tapi tiada tindakan. Adakah cabang lain untuk dituntut? Cabang lain puan cabang-cabang dah macam pemilihan anggota keadilan pula. Okey puan, dia macam ni, bila kita dah ada perintah, bila kita dah ada perintah daripada mahkamah untuk nafkah, kalau suami ataupun bekas suami si bapa ni gagal untuk bayar, kita sebut benda tu sebagai hutang. Alright. Bila kita dah ada perintah tak bayar jadi hutang, puan boleh terus directly berjumpa dengan satu badan ni, nama dia bahagian sokongan keluarga. Okay, bahagian sokongan keluarga, dia pergi kat mahkamah tanya kat dia. Kalau kita nak directly, kita Google lah Google bahagian sokongan keluarga negeri masing-masing. Kalau kita duduk dekat Kedah, dia punya BSK, bahagian sokongan keluarga tu dekat Mahkamah Syariah Kedah, dekat Anak Bukit. BSK dekat bahagian sokongan keluarga kat Penang dekat Georgetown. Kalau kat Perlis kat Kangak, macam itulah. So bahagian sokongan keluarga ni memang khas untuk penguatkuasaan nafkah. So kalau suami ataupun bapa yang tak bayar ataupun culas bayar nafkah ni, ada hutang tu, so kita boleh dapatkan perintah penghakiman hutang tersebut. Kena bayar. Dia sampai satu tahap macam tu. So kita kena ikut undang-undang lah. Dia tak ada cabang, pi cabang, tak ada. Okay. Ini proses untuk penguatkuasaan untuk pelaksanaan perintah tu. Okey. Puan Bilqis, kak sepupu saya dapat penderaan mental dan dia kemurungan kerana suaminya suka maki-maki hamu dia. Dia perlu buat fasah ataupun hulu. Okey, ni saya dah jawab tadi. Ya, puan yang tu lebih pada fasah puan Puan Bilqis yang tu fasah. Alright. Puan Hada Yusof. Oh, ejen GSD kot noh. Saya bercerai 1/11/2006. Masa bercerai, hakim hanya putuskan nafkah bulanan anak-anak RM1 kes sebulan. Tapi sampai sekarang pihak suami tak pernah pun bagi nafkah. Macam mana nak buka kes tuntut nafkah anak-anak tu tuan? Okey, yang ni puan dah ada perintah. Bila dah ada perintah nafkah, walaupun masa bercerai tu, kalau hakim dah putuskan dalam perintah puan tu ada nafkah, jadi puan ada proses yang peringkat kedua, yang mana sama macam Puan Hafizah tanya tadi, Puan Siti Hafizah Ahmad tanya tadi tu, proses untuk tuntut hutang. Catatkan berapa hutang-hutang tersebut, dan kemudian kalau puan nak lantik peguam pun boleh lantik, sama macam Puan Hafizah juga. Tapi kalau rasa macam tak mampu, puan boleh lantik bahagian sokongan keluarga. Bahagian sokongan keluarga ni, Google cari, setiap negeri ada bahagian sokongan keluarga ni. Dia sama macam peguam, dia memang khas untuk ibu-ibu ataupun isteri yang mana dah ada perintah nafkah, sama ada nafkah isteri ke ataupun nafkah anak-anak ke. Jadi kalau orang yang dah diperintahkan tu, suami ataupun bapa ni dah diperintahkan tapi dia tak bayar nafkah tersebut, dia boleh dikuatkuasakan untuk perintah tersebut dikuatkuasakan. Dia bolehlah sampai tahap potong gaji ke, mahkamah panggil buat kelak waran ke. So memang ekstrim sikit lah peringkat yang kedua ni. Okey, Puan Hafizah. Salam tuan, macam mana pula bila berdepan bercakap dengan anak, ajak tinggal bermalam dengan si ibu? Anak akan cakap, tanyalah bapa. Macam mana ya, sebab anak sulung dah 14 tahun. Bila berdepan cakap dengan anak, ajak tinggal malam dengan si ibu. Anak akan cakap, tanyalah bapa.
Aduh, masalah juga ni puan. Kalau puan ada masalah macam ni, nak dapat jawapan pada macam tu, saya rasa masalah ni adalah masalah kepada anak tu juga tu. Anak ni dia tak boleh nak menentukan. Sebab dia sendiri pun keliru. Dia tak tahu, dia nak buat keputusan nak mana satu yang betul. Dia takut ditelan mati mak, diluah mati bapak. Macam itulah. So jangan bagi stres kat dia. Okay. Tu je lah. Bincang baik-baik lah dengan anak tu puan. Okay. Assalamualaikum. Tuan Fahmi, apa khabar? Waalaikumsalam. Okay. Alright. So itu sahaja. Lega ini boleh habis awal. Okay, so terima kasih banyak-banyak bagi anda semua yang saya rasa dalam isu ni, mungkin ada isu berkaitan dengan jagaan anak ni. So kalau kita nak tuntut hak jagaan anak sementara ataupun hak penguatkuasaan perintah dan sebagainya tu, so bidang kuasanya adalah bidang kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah. So Mahkamah Tinggi Syariah yang akan berbidang kuasa ataupun mempunyai kuasa untuk mengeluarkan perintah jagaan tersebut. Okay, so yang mana yang masih ada bersama dengan saya lagi ni, saya nak minta anda satu saja, homeworknya bukan susah pun. Okay, saya nak minta anda semua, kalau anda nak tengok banyak lagi video-video yang sebelum ni, saya dah ada buat perkongsian, ada yang santai-santai masa PKP, semua tu ada. Tapi kalau macam contoh payah nak cari kat page ni, nak kena scroll-scroll dan sebagainya tu, anda boleh tengok dekat YouTube channel saya. Okay, dekat situ tulis je Fahmi Ramli channel, tulis Fahmi Ramli pun akan ada juga. So jangan lupa tekan subscribe. Semua video-video yang sebelum ni semua dah di-upload kan. Okay, InsyaAllah kita akan lebih upgrade dari semasa ke semasa untuk nak bagi pengetahuan, untuk memberi ilmu dan mencerahkan perkongsian, tak lain tak bukan hanya untuk golongan wanita, supaya dia faham tentang hak dia di mahkamah syariah. Okay, alright, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa. Jangan lupa nanti masuk dekat YouTube channel tu, jangan lupa tekan subscribe. Okay, saya hargai sangat-sangat anda, jasa baik anda semua, anda yang terus support saya, dan insya-Allah support anda tersebut akan sentiasa saya pula support untuk bagi pemahaman kepada anda. Okay, alright, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok pula. Okay.